taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Didik TV KPM pada malam ini? Kita bersiaran secara langsung untuk buletin utama, buletin didik edisi khas bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Dan yang pastinya wadah ini kita hadirkan untuk menghilangkan kekeliruan, untuk kita wujudkan perbincangan berkenaan dengan institusi pendidikan negara kita. Tetapi siapa guru? Siapakah yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Tetamu istimewa, kita berwawasan khas. Jom kita nak persilakan Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Baik, persilakan Tuan Haji untuk duduk. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuan Haji nampak ceria, nampak luar biasa ini Tuan Haji. Alhamdulillah, bukan mudah nak sampai ke sini. Alhamdulillah. Kita pun nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid selaku pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi luangkan masa pada malam ini. Tak lain tak bukan, macam kita sebutkan sebentar tadi, adalah kita nak menghilangkan. Mungkin kita tengok Tuan Haji dalam fasa pandemik COVID-19 ni sedikit sebanyak menimbulkan polemik, kegusaran, kegelisahan dalam kalangan murid-murid yang ada di negara kita, juga kepada ibu bapa. Mungkin ada juga yang sedang menonton pada ketika ini. Dan kalau sebelum ini Tuan Haji, kita lihat dan kita mendengar sendiri pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita berkenaan dengan pembukaan sekolah yang akan bermula secara berperingkat pada 3 Oktober ini Tuan Haji. Ya. Dan kita yakin dan percaya insya-Allah untuk hari ini kita nak bersembang santai. Kita nak bersama dengan Tuan Haji kita, nak tahu mungkin bila sebut berkenaan dengan bila sebut pembukaan sekolah ni Tuan Haji, ada segelintir dalam kalangan ibu bapa mungkin rasa gusar, rasa gelisah, bagaimana nak hadir ke sekolah dalam suasana kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Tapi saya yakin dan percaya KPM ada strateginya tersendiri dalam nak memastikan institusi pendidikan negara kita ni terus terjamin, bukan sekadar dari sudut pendidikan semata-mata, tapi juga murid juga diberikan perhatian. Baik, Tuan Haji, mungkin kita nak tanya Tuan Haji lah, bagaimana, sejauh mana persediaan BPI itu sendiri dalam nak menghadapi pembukaan sekolah. Kalau kita tahu khususnya sekolah-sekolah di bawah pengawalan BPI itu sendiri, bahagian pendidikan Islam, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA dan juga Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK secara berperingkat, yang mana kita dimaklumkan bermula 3 Oktober ni Tuan Haji. Terima kasih Azhar. Alhamdulillah, tak sampai 2 hari lagi, betul, insya-Allah kita akan menerima kehadiran pelajar-pelajar kita, murid-murid kita ke sekolah. Walaupun dilakukan secara berperingkat, insya-Allah dia akan merupakan titik mula pembelajaran secara bersemuka lah. Baik. Walaupun ia berlaku secara berperingkat, ya. Berperingkat itu mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara. Di mana kehadiran murid itu berdasarkan kepada fasa kedua, fasa ketiga, dan fasa keempat. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat satu perbincangan yang sangat banyaklah, ya, untuk menentukan tarikh pembukaan sekolah ini. Berbagai libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan telah dilakukan untuk memastikan bahawa kehadiran murid ke sekolah ini dalam keadaan yang selamat. Penting kepada kita ialah bila murid berada di sekolah, kita nak pastikan mereka betul-betul selamat. Untuk memenuhi hasrat itu, itu sebab Kementerian Pendidikan Malaysia melakukan berbagai usaha lah, dari segi perbincangan, libat urus dengan pakar-pakar, dan perbincangan di peringkat kementerian, perbincangan dengan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan sebagainya. Dan di pihak bahagian pendidikan Islam, kita telah berusaha semaksimum mungkin untuk memastikan keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah, terutama di sekolah yang di bawah jagaan bahagian pendidikan Islam. Kita sebenarnya ada 285 buah sekolah lah, yang berada di bawah pendidikan Islam. Di antara sekolah-sekolah yang berada di bawah pendidikan Islam itu 43 buah adalah sekolah rendah, iaitu sekolah rendah SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Kita ada sekolah rendah, ada 43 buah sekolah di seluruh negara. Seluruh negara sekolah rendah. Uniknya pendidikan Islam ni dia ada sekolah rendah, dia ada sekolah menengah, kemudian dia ada tingkatan 6, lepas tu dia ada tingkatan 6 dini, tingkatan 6 STAM. Dia komplit. Jadi kita ada 43 sekolah rendah.
Sekolah menengah SABK kita ada 181. Baik. Sekolah agama SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, kita ada 61. Baik. Menjadikan keseluruhannya 285. Dari 43 buah sekolah rendah, kita ada 19 buah sekolah yang melaksanakan prasekolah. Baik. Jadi dengan banyaknya sekolah di bawah jagaan Bahagian Pendidikan Islam ini, maka kita nak pastikan bahawa kehadiran memurid di sekolah ini berada dalam keadaan yang betul-betul selamat. Ya. Jadi kita merangka berbagai program lah bagi memastikan perjalanan sekolah dilakukan dalam keadaan yang terbaik. Dari segi kebersihan sekolah, dari segi keselamatan, dari segi keupayaan manpower ataupun guru-guru yang hadir ke sekolah. Itu semua adalah untuk memastikan sekolah kita dalam keadaan selamat. Usaha yang pertama yang kita lakukan lah, sebelum saya nak jelaskan usaha-usaha yang kita lakukan. Ya, Tuan Haji. Azhar cuba bayangkan dengan jumlah 285 ni, berapa jumlah guru yang berada di sekolah-sekolah di bawah jagaan BPI. Sebenarnya kita ada 13,26 orang guru yang mengajar murid-murid di sekolah. Di 285 buah sekolah. 285 buah sekolah. Dan bilangan muridnya pula 123,393 orang. Satu jumlah yang sangat besar. Betul, Tuan Haji. Jadi bagaimana kita nak pastikan jumlah murid ini bila berada dalam sekolah, mereka berada dalam keadaan yang betul-betul selamat. Yang bukan sekadar bersama dalam orang kata apa, menjalani pendidikan, proses pembelajaran itu sendiri, tetapi dalam nak mematuhi protokol kesihatan juga, Tuan Haji. Sebenarnya bukan senang. Kecuali kita mengadakan berbagai libat urus, perbincangan dengan kita punya stakeholder, dengan pihak-pihak yang berkepentingan, barulah kita dapat pastikan apa yang diusahakan oleh kementerian kita sambut di peringkat sekolah, supaya pihak sekolah melaksanakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian. Baik. Dia tidak boleh bercanggah. Sebab kita dah susun dah dengan SOP yang begitu teliti. Dengan SOP yang telah kita usahakan itulah yang boleh menjamin keselamatan murid berada di sekolah. Apa yang BPI buat? Kita banyak sebenarnya kita mengadakan libat urus. Kita mengadakan libat urus dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Kita di Jabatan Pendidikan Islam kita ada satu sektor. Sektor Pendidikan Islam. Di situ BPI punya saluran lah. Di mana mereka akan bertanggungjawab untuk mengendalikan urusan-urusan di sekolah di bawah negeri yang mengandungi sekolah agama di bawah tadbiran ataupun di bawah Jabatan Pendidikan Negeri. So kita mengadakan libat urus dengan mereka, kita bincang apa perkara yang perlu dilakukan oleh sektor pendidikan Islam di negeri bagi membantu sekolah ini, bagi penerangan supaya mereka faham apa yang terkandung dalam SOP. Dan kalau kita tengok, Tuan Haji, berdasarkan apa yang Tuan Haji sampaikan, proses dan juga prosedurnya sebenarnya bukan mudah dalam nak melaksanakan satu-satu keputusan. Dan ini kita yakin dan percaya sebenarnya keputusan yang diambil ni setelah berfikir panjang, setelah adanya proses perbincangan libat urus bersama agensi-agensi yang lain seperti Tuan Haji sebut, mencapai satu kata putus dalam seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, pembukaan sekolah bermula 3 Oktober, Tuan Haji. Dan sebenarnya banyak lagi perkara yang kita nak rungkaikan dan juga kita nak diskusi bersama dengan Tuan Haji berkenaan dengan pembukaan sekolah bermula 3 Oktober ini secara berperingkat. Dan kita nak berhenti seketika, Tuan Haji. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Buletin Didik edisi khas.
Baik, kembali dalam Buletin DD edisi khas bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid selaku pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Tadi Tuan Haji ada kongsikan berkenaan dengan data terkini di bawah kawalan ataupun pengurusan bahagian pendidikan Islam itu sendiri ada lebih kurang 285 buah sekolah dan juga lebih kurang 123,393 orang murid, Tuan Haji, yang diuruskan ataupun dikawal selia oleh bahagian pendidikan Islam. Dan Tuan Haji, seperti yang kita sedia maklum berkenaan dengan pembukaan sekolah yang dilakukan secara berperingkat ataupun dilaksanakan secara berperingkat bermula 3 Oktober ni, Tuan Haji, ada segelintir ibu ayah rasa gusar, Tuan Haji, walaupun pembukaan sekolah dibenarkan. Ada murid-murid yang rasa teruja kan nak masuk sekolah balik ni setelah sekian lama kita kata tak masuk sekolah ni, dah rindu suasana dengan sekolah. Tapi ada juga ibu bapa yang rasa gusar macam kita berdepan dengan pandemik lagi, Tuan Haji, bagaimana dari sudut pengurusannya, pengawalannya, dan ini yang kita nak tahu daripada Tuan Haji lah untuk di bawah bahagian pengurusan bahagian pendidikan Islam itu sendiri. Kalau kita tengok seperti mana ditetapkan oleh KPM, murid-murid yang kembali ke asrama perlu menjalani ujian kendiri COVID-19 yang mana akan dilaksanakan oleh pihak sekolah itu sendiri. Jadi kita nak tahu bagaimanakah pelaksanaan ujian kendiri ini dalam konteks sekolah-sekolah yang berada di bawah kawalan bahagian pendidikan Islam itu sendiri, Tuan Haji. Okey, terima kasih Azhar. Sama-sama, Tuan Haji. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita nak pastikan sekolah berada dalam keadaan selamat. Tadi apa yang kita terangkan tadi adalah sebagai satu perancangan yang kita buat nak pastikan sekolah selamat. Selain daripada apa yang saya sebut tadi itu, kita ada garis panduan. Garis panduan 3.0. Dia adalah penambahbaikan daripada garis panduan yang terdahulu. Dalam garis panduan ini memang terkandung semua SOP yang menjadi operasi pihak sekolah untuk pastikan sekolah itu selamat. Betul. Selain daripada itu, apabila murid mula nak memasuki sekolah, di sekolah bawah kawalan bahagian pendidikan Islam, kita ada beberapa kategori lah. Satu, semua murid duduk asrama. Satu lagi kumpulan yang asrama harian. Satu lagi kumpulan yang berulang. Dia tidak duduk asrama, dia berulang dari rumah ke sekolah. Ada yang duduk di asrama, ada yang berulang secara harian juga, Tuan Haji. Jadi bagaimana kita nak pastikan murid ni bila berada di sekolah, mereka selamat. Salah satu di antara usaha yang kita lakukan ialah kita buat ujian kit kendiri. Bagi murid yang duduk di asrama sepenuhnya, beberapa kaedah yang kita nak uji mereka ni supaya mereka ni selamat, mereka tu sihat. Di antara apa yang kita usahakan ialah dia bagi murid yang ibu bapanya hantar ke sekolah untuk masuk ke asrama, kita uji kit kendiri mereka ni ketika mereka berada di sekolah. Baik. Sebelum masuk ke asrama diuji. Kalau mereka negatif, mereka dibenarkan masuk. Baik. Kalau mereka ni positif, mereka akan dibawa oleh ibu bapa ataupun pihak sekolah hantar ke pusat kesihatan daerah. Bagi mereka yang ujian invalid, tak dapat keputusan, mereka akan diuji sekali lagi. Okey, itu bagi yang ibu bapa hantar. Bagi pelajar yang naik feri, kenderaan laut, mereka akan diuji sebelum naik kenderaan itu. Maksudnya sebelum naik feri tersebut ataupun kenderaan menggunakan laluan laut ini, mereka perlu jalani ujian kendiri terlebih dulu. Baik. Itu je naik feri. Kalau naik kapal terbang begitu juga. Baik. Sebelum mereka masuk ke airport tu mereka diuji. Begitu proses macam tadilah. Itu bagi yang duduk asrama. Bagi asrama yang duduk sepenuhnya, maknanya semua murid duduk di asrama. Bagi murid yang sebahagian asrama, sebahagian berulang, mereka akan diuji sekali apabila mereka nak masuk ke asrama lah. Baik. Okey. Tapi bagi yang murid tadi tu, yang keseluruhan murid asrama, mereka akan diuji 3 kali. Bila mereka nak masuk, hari ke-6, hari ke
14. Ya. Mereka akan diuji 3 kali lah. Diuji 3 kali. Okay. Baik, itu untuk kita kata proses para murid yang mungkin untuk masuk ke sekolah, yang dibenarkan untuk masuk ke sekolah perlu menjalani ujian kendiri seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji. Mungkin saya nak selitkan sikit Tuan Haji berkenaan dengan, kalau kita tengok ramai yang mula menyebut berkenaan dengan vaksinasi. Kalau kita tengok dinyatakan yang mana akan berlaku ataupun akan diadakan proses vaksinasi untuk murid yang bermula 12 hingga 17 tahun. Jadi timbul pula polemik dalam kalangan ibu bapa juga. Adakah kalau kita tengok sebelum ni mereka yang tidak divaksinasi tidak cukup lengkap 2 dos, tidak dibenarkan untuk dine in ataupun makan di kedai dan sebagainya. Jadi adakah ianya akan berlaku juga untuk murid-murid di sekolah, sebagai contoh mungkin tidak cukup lengkap 2 dos vaksin, tidak dibenarkan ke sekolah dan sebagainya. Mungkin Tuan Haji ada pencerahannya Tuan Haji. Kalau kita baca surat khabar, ya, baca tengok TV dan sebagainya, usaha Kementerian Pendidikan untuk memastikan warga sekolah selamat. Seperti yang saya sebut tadi, antara salah satunya adalah nak pastikan mereka ambil vaksin. Termasuk pelajar. Ini usaha-usaha yang terbaru yang dilakukan oleh kementerian lah. Tapi bagi pelajar ini, sebenarnya mereka kita galakkan mereka ambil vaksin dengan lebih cepat. Walaupun dalam keadaan mereka tidak ambil vaksin, mereka sebenarnya boleh masuk sekolah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Mereka duduk dalam kelas tanpa vaksin bersama-sama dengan murid yang telah ambil vaksin, tak ada masalah. Baik. Maksudnya Tuan Haji, itu menjadi mungkin kita kata poin yang kedua yang penting adalah institusi pendidikan ataupun kita kata proses pembelajaran itu diutamakan. Kalau kita tengok jangan ada istilah diskriminasi lah Tuan Haji kan. Kalau kita tengok ada mungkin murid-murid rasa tak boleh lah, tak pergi kan. So macam Tuan Haji sebut tadi, tidak ada masalah. Yang penting adalah hadirkan diri. Sekiranya anda disahkan negatif dalam ujian kendiri COVID-19. Baik, Tuan Haji, kita nak tahu juga mungkin dalam kata pembukaan sekolah yang bermula 3 Oktober ini, kita difahamkan ianya tidak dibuka secara sekaligus. Ianya ada proses penggiliran dan sebagainya. Mungkin kita nak tahu bagaimanakah pengurusan sekolah di bawah kawalan BPI itu sendiri berkenaan dengan proses ataupun pembelajaran secara penggiliran itu, Haji. Okey, apa yang saya sebutkan awal tadi ya. Mana kehadiran murid untuk kali ini dia berbeza daripada sebelum ini pada tahun 2020 dan awal tahun 2021. Yang ini sangat berbeza daripada yang sebelum ni. Dan kemasukan murid ke sekolah adalah secara berfasa ya. Kalau kita tengok dalam fasa kedua, bukan semua murid hadir. Yang murid yang hadir untuk fasa kedua ni hanyalah murid tingkatan 6 semester 2 sahaja hadir. Bukan semua tingkatan 6 Tuan Haji. Bukan semua. Baik. Bukan semua. Kemudian selepas itu pada fasa ketiga. Fasa ketiga murid prasekolah boleh datang ke sekolah tanpa penggiliran lah. Kemudian murid-murid yang lain di sekolah rendah mereka belajar secara PDPR. Bagi murid sekolah menengah, murid tingkatan 6 semester 2D tanpa penggiliran, dan murid tingkatan kelas perpesaan juga hadir. Bagi murid yang asrama sepenuhnya, mereka hadir tanpa penggiliran lah. Sebab mereka dah ada safe bubble lah. Sebab mereka dah duduk dalam kelompok yang sama, kawalan yang tersendiri. Bagi murid yang asrama harian, mereka akan bergilir. Itu nak ada penggiliran tadi ya. Kenapa kita bergilir? Kerana kita nak pastikan bilangan murid yang terhad untuk hadir ke sekolah. Sebab kalau ramai, nanti kalau berjangkit sebagainya, maka satu kelas yang ramai itu akan mudah dijangkiti. Jadi kalau kumpulan yang kecil, maka tidak ramai. Jadi itu adalah satu usaha kementerian untuk pastikan environment keselamatan murid itu kita jaga sungguh-sungguh. Itu sebab kita mengadakan satu kemasukan itu secara berfasa lah. Untuk fasa 4, begitu juga dia ada empat tahap lah. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Itu usaha yang kita nak pastikan bahawa sekolah berada dalam keadaan selamat. Supaya anak-anak kita ni dapat belajar. Yang penting mereka belajar. Beri tumpuan kepada pelajaran mereka dan mendapat pendidikan secara maksimum lah. Jadi kalau kita tak kawal dari segi keselamatan ni,
dia akan mengganggu murid-murid itu untuk belajar. Jadi itulah usaha-usaha yang kita lakukan. Saya percaya insya-Allah apa yang kita lakukan ini murid-murid dapat manfaat, dapat belajar. Itu yang kita nak. Baik, saya sangat terinspirasi dengan apa yang Tuan Haji sebutkan tadi. Yang penting adalah pembelajaran, Tuan Haji. Kan itu sejajar dengan apa yang kita selalu dengar dalam hadis baginda Rasulullah SAW juga ada menyebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang mana menuntut ilmu itu menjadi satu kewajipan untuk umat Islam. Dan saya yakin dan percaya apa yang dirangkakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri semestinya adalah untuk kebaikan para murid yang berada ataupun yang sedang menuntut pada ketika ini serta yang berada di seluruh negara untuk orang kata apa, masa hadapan mereka sendiri. Baik, Tuan Haji, kita ada lagi yang kita nak borakkan. Banyak benda yang kita nak borakkan, banyak benda yang kita nak diskusikan bersama. Tapi kita nak berhenti seketika, Tuan Haji. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Buletin Didik edisi khas bersama saya. Baik, kembali dalam Buletin Didik edisi khas bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga tetamu istimewa kita Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, Tuan Haji, saya rasa sangat teruja bersama dengan Tuan Haji pada malam ni. Kita dapat berdiskusi bersama dan juga mencerahkan mungkin ada perkara-perkara yang masih keliru dalam kalangan murid-murid dan juga ibu bapa berkenaan dengan pembukaan sekolah yang mana bermula 3 Oktober ini. Dan kalau kita tengok antara lain di bawah kita kata bahagian pendidikan Islam itu sendiri adalah libat urus surau-surau yang terdapat di semua sekolah yang berada di bawah KPM dan khususnya kepada sekolah agama, sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah agama kebangsaan dan juga sekolah agama bantuan kerajaan SABK, yang mana kita nak tahu bagaimanakah dari sudut garis panduannya. Kalau kita tengok surau-surau yang berada di setiap negeri berbeza peraturan dan panduannya dengan limitasi yang boleh hadir dan juga yang tak boleh hadir. Mungkin Tuan Haji ada penjelasannya, Tuan Haji. Okey, Azhar. Di kebanyakan sekolah kita ada surau. Ya. Kalau tidak ada surau secara berasingan pun, mereka ada surau yang dibuat dalam satu tempat yang agak kecil. Di pada kelas kita convert jadi surau. Mana itulah tempat-tempat untuk murid-murid semayang. Bagi murid yang sekolah harian, mereka boleh semayang lah, sama ada di surau ataupun di bilik solat. Walau bagaimanapun, panduan untuk kita melakukan solat ini kita berdasarkan kepada garis panduan yang ditetapkan oleh negeri-negeri. Kita panggil pihak berkuasa agama negeri. Di mana sekolah-sekolah yang berada di negeri-negeri berkenaan, mereka akan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Katakanlah kalau surau itu ditetapkan hanya separuh saja daripada kapasiti, maka sekolah berkenaan perlu patuhlah. Terutamanya ketika mereka melakukan solat Jumaat lah. Kalau solat fardu ni dia bergantung kepada pengurusan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Walau bagaimanapun di surau kita tetap ada SOP sendiri. Dari segi penjarakan, nak masuk, nak pergi ke surau perlu bawa sejadah sendiri, kena sanitasi, dan mereka bila dah ada di surau, habis solat, mereka terus keluar. Kemudian masuk kumpulan lain. Dan pihak sekolah dia boleh atur secara pengiriran dan sebagainya. Itu bagi solat. Ada juga surau-surau yang digunakan untuk PDP. Contohnya kalau sekolah-sekolah yang melaksanakan tahfiz, mereka mengadakan halaqah lah, untuk hafazan Al-Quran. Mereka juga ikut SOP. Kalau tak muat di surau, maka mereka melakukan di dalam kelas. Kalau kita tengok itu satu. Bagi yang ada asrama begitu juga. Kalau surau itu tak muat dalam satu masa, mereka boleh semayang di dom ataupun bilik khas yang telah ditetapkan. Jadi kita nak pastikan keselamatan murid ini
di mana saja, di asrama ada SOP, di surau ada SOP. Jadi kita nak pastikan yang saya sebut tadi ya. Yang penting pada kita ialah keselamatan murid. Di mana saja mereka berada di sekolah, maka mereka perlu ikut SOP. Begitu juga bagi solat Jumaat. Bagi solat Jumaat ni kita khaskan kepada warga sekolah, anak-anak. Ya, kita buat masa ini memang kita tak benarkan orang luar untuk masuk ke sekolah, kerana inilah peluang untuk anak-anak kita boleh solat Jumaat di surau berkenaan. Mereka tak boleh keluar. Jadi itulah tempat mereka untuk solat Jumaat. Jadi kita setakat ini memang kita tetapkan hanya murid sekolah, warga sekolah. Dan yang terbaru ini dalam garis panduan 3.0 ini kita benarkan juga komuniti suami kepada guru berkenaan untuk bersama. Tapi dengan syarat mereka mesti telah sempurna vaksin. Maksudnya lengkap dua dos vaksin sempurna baru dibenarkan. Kalau tak lengkap kita tak benarkan. Jadi mungkin Tuan Haji kita nak tanya juga berkenaan bagaimana pula kalau mungkin surau yang tidak berstatus solat Jumaat, mungkin bagi mereka yang menginap di asrama. Jadi adakah mereka dibenarkan untuk keluar solat Jumaat di luar atau bagaimana Tuan Haji? Setakat ni kita tak benarkan. Sebab kita pun dalam keadaan orang kata kalau dalam bahasa Arab dia panggil rusah. Kita ada pengecualian. Dalam keadaan ini kita yang penting kepada kita tadi kita nak jamin keselamatan murid. Kita tak benarkan mereka keluar. Jadi kalau surau itu tidak jadikan solat Jumaat, sebenarnya mereka boleh mohon dengan pihak berkuasa negeri. Kalau dibenarkan kita bolehlah buat solat Jumaat di situ. Kalau tak dibenarkan mereka sembahyang zuhur saja. Kita tak benarkan mereka keluar. Kalau keluar nanti kita bimbang dari segi keselamatan mereka dan juga dari segi jangkit. Kita takut mereka dijangkit dengan orang luar. Jadi kita nak wujudkan komuniti yang selamat di kalangan murid-murid. Maksudnya kita mengelakkan mudarat yang lebih besar Tuan Haji. Dan sebenarnya apa yang disebutkan oleh Tuan Haji tadi sebenarnya walaupun surau yang berstatus solat Jumaat ataupun tidak solat Jumaat dibenarkan beroperasi, maksudnya digunakan oleh para murid dan juga guru, tetapi mesti mematuhi protokol kesihatan seperti yang Tuan Haji sebut tadi. Ada SOP-nya yang perlu dipatuhi. Ini bagi memastikan keselamatan terus terjamin untuk para murid dan juga guru-guru lah. Baik, mungkin Tuan Haji sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung dalam Buletin Didik edisi khas bersama dengan Tuan Haji pada malam ini. Mungkin Tuan Haji ada rumusannya sebagai kata-kata akhir untuk murid-murid yang berada di luar sana dan juga mungkin para ibu bapa yang sedang menonton pada ketika ini berkenaan dengan pembukaan sekolah bermula 3 Oktober ini secara berperingkat itu Haji. Okey Azhar. Apa yang telah diusahakan oleh kementerian, apa yang telah dibuat oleh bahagian pendidikan Islam, insya-Allah kita amat yakin dengan usaha-usaha yang dilakukan dan pihak sekolah patuh kepada garis panduan yang kita tetapkan, insya-Allah anak-anak yang hadir ke sekolah ini dalam keadaan selamat. Saya percaya usaha-usaha yang telah kita lakukan, kita buat libat urus dan sebagainya, yang kita nak beri kefahaman kepada pentadbir sekolah, kepada guru-guru, patuhilah garis panduan yang telah ditetapkan. InsyaAllah anak-anak kita akan selamat berada di sekolah dan mereka boleh belajar sebenarnya untuk menuntut ilmu. Orang kata dah lama dah mereka tak ada ke sekolah ni. Betul Tuan sebenarnya Haji. kita amat yakin anak-anak dia rindu nak pergi datang sekolah. Saya Tuan Haji yang dah lama tinggal sekolah pun rasa rindu Tuan Haji nak pergi sekolah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi bersama kita pada malam ini. Terima kasih Tuan Haji atas masa yang diberikan bersama kami. Dan saya tertarik, saya nak mengakhirkan dengan satu kata-kata yang saya sangat suka. Kalau kita nak melihat negara pada masa akan datang, lihatlah pemuda dan pemudinya pada hari ini. Jadi saya yakin dan percaya KPM telah menggariskan panduan, telah membuat keputusan yang terbaik untuk menjamin pemuda-pemudi, murid-murid yang ada pada hari ini untuk kestabilan tonggak negara kita pada masa akan datang, insya-Allah. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika dalam Buletin Didik edisi khas bersama dengan saya Azhar Hilmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.